A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita bernafas dalam bulan Ramadan yang cukup mulia. Bulan Ramadan 1441 Hijrah ini, walaupun negara masih lagi dalam keadaan dilanda musibah COVID-19 dan juga PKPB yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, namun begitu kita masih lagi meneruskan bulan Ramadan kita ini dengan sehari-hari yang mendatang. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ke-25 Ramadan. 25 hari puasa dah kita telah menjalani ibadah puasa. 25 hari kita menjalani ibadah puasa, dan selama 25 hari jugalah alhamdulillah kita dalam keadaan yang sihat walafiat. Saya doakan para penonton yang sedang menyaksikan video ini agar diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang diberikan kepada kita ini, dapatlah sama-sama kita menyelusuri ibadah puasa kita dengan sebaik mungkin. Bukan setakat kita hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, tetapi kita beramal ibadah juga dengan sebanyak-banyaknya untuk meraih redha Allah. Ada di antara kita yang mungkin berazam untuk mengkhatamkan Al-Quran pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada tuan-tuan yang berazam untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan ini. Mungkin telah sampai kepada juzuk yang ke-20, ke-21. Teruskan untuk membaca Al-Quran. Ada yang berazam pada bulan Ramadan kali ini dia ingin menginfakkan hartanya ke jalan Allah, bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah membuka hatinya untuk sama-sama berkongsi dalam suasana negara PKP sekarang ini. Mungkin ada yang tidak bernasib baik seperti kita, yang mungkin dibuang kerja, mungkin diberhentikan kerjanya, mungkin juga kerja tetapi sederhana pendapatannya. Jadi kita sama-sama berkongsi sikit sebanyak rezeki yang kita ada ini bersama dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nilai akan segala pengorbanan yang kita lakukan dari sudut wang ringgit ini. Ada juga yang ingin mengubah diri menjadi yang lebih baik. Pada sebelumnya ini mungkin tidak menutup aurat dengan sempurna, maka Ramadan kali ini dia berazam untuk menutup aurat dengan sempurna. Sebelum ini mungkin jogging pakai seluar pendek aja. Sekarang ini alhamdulillah dalam PKPB sekarang ini dah boleh keluar rumah dalam waktu Ramadan, jogging pakai seluar panjang menutup aurat. Bagi wanita-wanita yang sebelum ini mungkin tidak menutup aurat, tidak memakai tudung, dah pakai tudung. Alhamdulillah, ini salah satu daripada bukti bahawa tanda kita ini ingin mengubah diri. Kita laksanakan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan juga ada juga di antara kita yang mungkin ingin memperbanyakkan sedekah pada bulan ini. Satu amalan yang cukup hebat, bersedekah di dalam bulan Ramadan, Allah gandakan pahalanya dengan lipat ganda. Inilah dia bulan Ramadan. Bulan yang Allah gandakan segala macam pahala. Semua amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, Allah gandakan pahalanya. Begitu hebat sekali sehingga tidur juga Allah gandakan pahalanya. Tidur pun dapat pahala. Sebab tu ada satu kata ulama, naumu saim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan satu ibadah. Begitu hebat sekali bulan Ramadan. Menteladani puasanya Nabi SAW, itulah tajuk yang kita akan bincangkan pada kesempatan kali ini. Bagaimanakah
cara Nabi SAW berpuasa. Bagaimana cara Nabi SAW berpuasa. Mungkin sebelum ini kita puasa juga, tetapi kita tidak faham dari sudut sunnah yang sebenarnya. Bagaimanakah Nabi SAW berpuasa. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam bahawa Nabi SAW menerima perintah puasa ini pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Sepanjang kehidupan Nabi SAW, Nabi berpuasa sebanyak 9 kali sahaja. Iaitu 8 kali pada 29 hari dan hanya 1 kali untuk 30 hari. Sudah pasti 9 kali Nabi berpuasa ini, perlakuan Nabi diteliti oleh para sahabat baginda Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Supaya puasa mereka itu sama seperti mana yang Nabi berpuasa. Jadi insya-Allah bersama dengan saya, kita akan menelusuri beberapa perkara. Mudah-mudahan puasa kita ini mengikut teladan puasanya Nabi SAW dan juga diganjarkan pahala yang sama macam Nabi berpuasa. Yang pertama sekali, sahur. Nabi SAW bersahur. Kalau kita sebelum ini berpuasa mungkin meninggalkan sahur, jadi pada hari ini kita nak tekankan bahawa bersahur adalah salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Janganlah kita meninggalkan sahur. Sahur adalah satu perkataan yang menunjukkan kepada makanan yang dimakan. Suhur ialah orang yang bersahur. Namun lazim kita di Malaysia kita pakai sahur. Pakai sahur. Kita tak sebut jom bangun suhur, tak ada. Kita sebut sahur. Sahur pun sahur lah. Yang penting kita bangun untuk mengambil fadilat puasanya Nabi SAW. Ramai yang meninggalkan sahur ini atas macam-macam alasan. Dan ada juga yang terlalu awal bersahur. Antara hikmah bersahur adalah membezakan puasa kita Islam dan juga puasa yang bukan Islam. Agama-agama lain seperti Hindu, seperti Buddha, mereka ada puasa mereka yang tersendiri. Jangan kita ingat Islam sahaja ada puasa. Agama lain juga ada puasa. Tapi Islam dia ada tata cara puasanya sendiri. Selain itu, orang yang bangun bersahur didoakan oleh para malaikat. Para ulama menyatakan ada 10 golongan yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama sekali, orang berilmu yang mengerjakan kebaikan. Kita ada ilmu, kita sama-sama sampaikan. Ini bukan semestinya ilmu agama. Ilmu apa-apa sahaja yang baik, kita sampaikan pada orang lain. Itu perbuatan didoakan oleh para malaikat. Jangan kedekut ilmu. Kita seorang aja tahu. Jadi, jadilah orang yang suka menyebarkan ilmu yang baik. Yang kedua, orang yang gemar menderma. Orang yang rajin bersedekah, mereka ini didoakan oleh para malaikat. Bermakna malaikat suka orang yang rajin menginfakkan hartanya. Kerana tanda dia tahu bahawa dia ingin berkongsi dengan orang lain. Tidaklah dia tamak dan halaba membolot semua harta kekayaan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Perbuatan ini didoakan oleh para malaikat. Yang ketiga, orang yang suka ibadah selepas solat. Ini orang rajin ibadah. Selepas solat, bangun solat sunat pula. Lepas tu, baca Quran pula. Barulah bangun pergi kerja dan sebagainya. Cuba kita amalkan. Lepas solat, kita doa. Lepas tu, kita bangun solat sunat. Ba'diyah pada solat-solat yang ada. Kemudian, baca Quran dan lakukanlah kerja kita seharian. Ini orang didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, orang yang mendoakan kebaikan saudara maranya. Kita ada kawan-kawan, kita doakan kesejahteraan untuk kawan-kawan. Kita ada pak saudara, mak saudara, kita doakan kesejahteraan untuk mereka. Kita ada jiran-jiran kiri kanan kita, kita doakan kesejahteraan untuk mereka. Perbuatan kita mendoakan orang lain ini disukai oleh para malaikat dan mereka mendoakan untuk kita. Yang kelima, orang yang berselawat atas Nabi.
Ini masyhur lah. Orang yang bersalawat atas Nabi, ini malaikat memang suka mendoakan atas mereka. Yang keenam, makmum yang mengaminkan bacaan Al-Fatihah ketika mana solat berjemaah. Kita sembahyang solat berjemaah, imam baca Al-Fatihah, kita pun waladdallin, amin. Amin itu didoakan oleh para malaikat. Masa kita amin ramai-ramai itu, malaikat doakan kita. Sebab itulah pentingnya solat berjemaah. Solat berjemaah. Supaya ramai-ramai jemaah kat situ, ramai lagi malaikat yang mendoakan untuk kita. Kemudian, orang yang ketujuh ialah orang yang bersahur. Yang ketujuh, orang yang bersahur. Orang yang bangun sahur didoakan oleh para malaikat. Yang ke-8, makmum yang suka berada di saf hadapan. Ini orang lelaki khususnya. Sebab itu ada setengah-setengah tempat, kalau kita lihat di negara-negara Saudi, di Mekah, Madinah, mereka memang suka merebut saf yang pertama. Kita terbalik pula, kita suka saf belakang. Masuk kelas pun duduk belakang. Pergi seminar pun duduk belakang. Sampai ke semayang pun duduk belakang. Jadi kalau tengok ada macam contoh saya pergi ke Turki, contoh Istanbul di Blue Mosque tu, sebelum masuk waktu azan, saf pertama, kedua penuh. Dia orang ambil uduk terus dia masuk ke saf yang pertama. Tanda mereka tahu tentang hadis Nabi berkaitan dengan keutamaan saf yang pertama dan didoakan oleh para malaikat berebut nak duduk saf hadapan. Kemudian yang ke-9, orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Ini juga didoakan oleh para malaikat. Kita cuba amalkan. Sebelum tidur, ambil wuduk sebelum kita tidur. Kita pergi bilik air apa semua, gosok gigi apa semua. Apa salahnya ambil wuduk, kemudian tidurlah. Baring dan tidur. Tengah tidur terkentut apa semua, itu tak kira. Yang penting perbuatan nak tidur itu ada wuduk. Ada wuduk. Maka orang yang bersuci dalam keadaan sebelum tidurnya didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Sebab tu kita jangan putus asa dengan Tuhan. Kita jangan putus asa dengan Tuhan. Kadang-kadang ada orang dia cepat benar putus asa. Belum lagi dia kata baru nak berubah daripada mungkin sebelum ni, dia lembut-lembut sikit apa semua. Lepas tu kena kecam, orang kata lah kau ni macam baik lah apa semua, nak ubah lah. Tak tahan dia. Kembali balik kepada asal lembutnya itu. Jadi kita melihat bahawa itulah ujian bagi pihak ataupun bagi dirinya. Tapi perbuatan dia untuk cuba berubah daripada tidak baik kepada baik itu didoakan oleh para malaikat. Sebab tu kena tahan. Di samping masyarakat, janganlah duk kecam. Doakanlah yang baik-baik untuk perubahan diri mereka dan sebagainya. Baik, kelebihan bersahur dari sudut kesihatan. Ini kita nak lihat bahawa sahur ini ada signifikannya dari sudut kesihatan. Kalau kita lihat, banyak sekali kajian-kajian yang dilakukan oleh para saintis, termasuk jugalah doktor-doktor. Banyak juga jurnal-jurnal yang dihasilkan. Semuanya merujuk kepada kebaikan dalam bersahur. Sebab itu sahur jangan tinggal. Menurut Imam Ibnu Abdul Bar, kajian mengenai hadis bersahur dan kepentingannya adalah bertaraf sahih dan mampu memberi kesihatan kepada diri sendiri. Kajian saintifik juga menekankan bahawa penekanan Nabi agar sahur itu dilewatkan mempunyai sebab yang tersendiri, iaitu ia menepati waktu sarapan pagi. Hal ini kerana makanan yang paling utama dalam masa 24 jam ialah bersarapan. Selain itu, kalau kita lihat kajian-kajian yang dibuat oleh orang putih, Dr. Mark Pereira dan beberapa orang pengkaji lagi dari Pusat Perubatan Harvard mendapati mereka yang tidak bersarapan pagi akan mempunyai risiko untuk menghidapi penyakit jantung dan kencing manis. Jadi sahur ni dia macam breakfast. Kita sudah tidur pada malam hari, dah tidur pada malam hari, kemudian kita bangun untuk bersahur. Kita bangun untuk bersahur sebelum kita berpuasa pada hari tersebut. Sama jugalah konsepnya macam kita
tidur malam, kemudian bangun, solat subuh apa semua, makan pagi. Itu makan pagi penting. Makan pagi penting. Sarapan pagi itu penting. Jadi dalam keadaan kita ini berpuasa, kita gantilah sarapan. Tak bolehlah sarapan, batal puasa. Jadi kita kena bersahur sebelum maksudnya waktu subuh. Manakala menurut Dr. Teresa Nicholas dari Kolej Perubatan Baylor menunjukkan bahawa mereka yang meninggalkan sarapan berisiko untuk menanggung 2 kali ganda kekurangan zat besi dalam darah dan berpotensi mengalami penyakit iaitu anemia, iaitu kekurangan hemoglobin dalam darah. Ini orang-orang yang mengaji bab-bab perubatan, dia orang faham benar lah kelebihan bersahur ataupun bersarapan ini. Jadi kita nak tegaskan kat sini bahawa jangan kita tinggalkan sahur ketika mana berpuasa. Oleh itu, kalau sebelum-sebelum ni kita mungkin berpuasa, kita tak bersahur, esok pagi start sahur. Kemudian dalam kita bersahur itu, makanlah benda-benda ataupun makanan-makanan yang berkhasiat. Janganlah makan benda-benda pedas. Ini belacan pagi-pagi kan. Dah lah perut kosong malam tadi tidur, belacan pula. Lepas tu nak puasa pula, jadi payah. Takut cirit-berit apa semua, payah nak puasa. Jadi makan benda-benda yang berkhasiat. Di mana Nabi SAW, satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik sahur orang mukmin itu adalah dengan buah tamar. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nombor 2345. Makan tamar, maksudnya makan benda yang tak pedas, mungkin tidak basi, benda yang elok, bukan malam tadi punya dan makanan yang dah lama apa semua. Jadi makan benda yang baru, cukup macam makan tamar pun boleh, makan buah lah makna kata. Makan benda yang berkhasiat kan. Kalau kita di Malaysia ni makan tamar je tak cukup ni, makanlah juga nasi tapi dengan lauk yang elok untuk dimakan berkhasiat. Kemudian seladan Nabi lain yang kita boleh tekankan ketika mana bersahur, mesti dilewatkan waktu makan sahurnya. Itu sahur dilewatkan. Selain itu, kalau sekiranya tidak sempat makan, nak capai buah, nak capai makanan, nasi apa semua tak sempat, masa dah mungkin suntuk, dah terlewat bangun, tapi sebelum subuh, cukup sekadar segelas air juga diberikan barakah dalam bersahur. Itulah sebab Nabi SAW bersabda, "Tasaharu walau bijur'atin minal ma'." Bersahurlah walaupun hanya dengan meminum seteguk air. Hadis riwayat Abu Ya'la, hadis nombor 3340 dan Ibnu Hibban nombor 884. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi jangan kita lepaskan masa keemasan untuk meraih barakah Tuhan, walaupun seteguk air juga dikira sah dalam bersahur. Yang penting bangun sahur, minum ataupun makan. Kemudian teladan lain yang kita boleh ambil daripada Nabi SAW, Nabi dia melewatkan sahur. Nabi dia tidak awal sahurnya, dia lewatkan. Bermakna nak hujung-hujung ni. Macam kita di Malaysia ni alhamdulillah lah, beruntung kita ni ada waktu imsak. Jadi bangun, contohnya pukul 4 pagi bangun pagi, mandi apa semua, bersihkan diri, ambil wuduk, solat dulu tahajud 2 rakaat, solat hajat, solat taubat, kemudian siap-siap makan sahur. Kemudian katalah subuh 5.30, 10 minit sebelum 5.30, itu namanya imsak. Kita di Malaysia ada imsak 5.20 imsak, 5.30 subuh, 5.20 imsak. Imsak tu maksudnya jaga-jagalah. Bermakna pukul 5 sampai 5.20 makan. Makan sahur. 20 minit makan sahur. Kemudian dah waktu imsak berhenti sebab kita risau terlajak ke waktu subuh. Jadi melewatkan sahur itu juga ada hadisnya di mana Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah qultu kam kana bainal azan was sahur qala qadru 50 ayah."
Kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Setelah itu baginda segera menunaikan solat. Aku bertanya, berapa lama jarak antara azan dengan sahur? Baginda Nabi SAW menjawab, kira-kira sama seperti panjangnya bacaan 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran taklah banyak sangat. Jadi, kurang lebih dalam 15 ke 20 minit bolehlah. Dan sebelum subuh. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 1921. Jadi kalau kita nak ambil sunnah Nabi, kita lewatkan makan sahur. Tidaklah lepas tarawih makan sahur. Itu namanya more, kan? Lepas tarawih kita more, balik tidur. Kan? Ini dia dah set awal-awal dah. Lepas tarawih more plus sahur, kan? Dia plus sahur sekali. Bermakna dia hantam terus. Lepas more tu dia betul-betul makan, dia set dalam minda dia, nanti bangun subuh lah, kan? Bangun subuh lah, tak payah sahur-sahur lah. Tak larat aku nak bangun. Jadi rugilah, dia tidak dapat barakah kerana tidak bersahur. Oleh yang demikian, bangunlah sahur. Para penonton yang dihormati lagi dimulakan, sunnah Nabi yang kedua dalam bulan Ramadan adalah berbuka. Setelah satu hari kita berpuasa, kemudian kita berbuka. Ini berbuka, mesti berbuka. Sebab ada orang kadang-kadang mungkin dia rasa dia hebat apa semua, sampai malam berpuasa. Dia mungkin dibayangkan puasa, lepas tu sajalah aku nak tahan diri sampai malam-malam tak makan. Tapi rata-rata kita di Malaysia ni jarang. Ya. Kita memang ikut betul-betul undang-undang. Ya. Bab berbuka, orang kita di Malaysia memang cemerlang. Bab berbuka champion. Dia memang penuh dengan persediaan. Bab berbuka penuh persediaan. Walaupun dia puasa, ada orang dia tak puasa, tapi dia penuh persediaan. Sebab berbuka ni seronok, kan? Seronok bila satu hari dah puasa, dia rasa nak meraihkan penat lelah dia selama satu hari puasa, maka dia standby awal-awal berbuka dan sebagainya. Baik, antara hikmah kita ni dituntut untuk berbuka, iaitu membezakan juga puasa kita dengan puasa agama-agama kawan-kawan kita yang lain. Agama-agama lain, dia mungkin puasa tak boleh makan sayur saja, ataupun mungkin dia tak boleh minum air sahaja. Jadi benda lain boleh makan, tetapi kita tidak. Kita puasa betul-betul jaga, tak makan langsung, tak minum langsung. Kemudian apabila sampai waktu maghrib, barulah boleh berbuka. Jadi hikmahnya adalah kita disarankan untuk mengawalkan berbuka. Ya, awal berbuka. Makanan apa yang kita nak makan ketika mana berbuka? Kalau kita melihat Nabi SAW, yang pertama sekali, Nabi berbuka puasa dengan kurma lembik ataupun rutab. Kurma muda, kurma yang lembik je lah. Kurma yang lembik. Nabi tak berbuka dengan kurma yang keras. Yang tamar yang keras, tak. Tamar yang lembik lah, yang rutab itu. Jadi, kalau tak ada pun Nabi, dia minum air suam sahaja. Kadang-kadang Nabi, dia gabungkan air suam dan juga rutab tadi. Ya. Kalau kita di Malaysia, makan tamar saja tak cukup. Kan? Kita paling tidak ada nasi hujan panas. Paling tidak ada ayam masak merah. Paling tidak ada lauk lemak labu. Paling tidak air mesti ada 3 warna, 4 warna, cendol. Macam-macam kita kat Malaysia. Jadi, tak kisahlah apa yang tuan-tuan nak makan. Tetapi ceritanya, makan yang bersederhana. Makan yang bersederhana. Amalan Nabi SAW, Nabi dia makan sederhana. Ya, tidak membazir. Ni beli macam-macam. Kan, kata Allahyarham Datuk Ismail Kamus, kan, kalau ada orang jual batu-bata panggang pun orang beli. Kan, macam-macam. Sebab lapar, nafsu tipu dia. Dia tengok batu-bata pun rasa macam lapar dah jadinya. Jadi ceritanya makan yang sederhana sifatnya. Yang kedua, amalan Nabi ketika nak berbuka, Nabi berdoa sebelum berbuka puasa. Ini kadang-kadang amalan nampak simple, tetapi banyak orang tinggalkan. Berdoa ketika mana? Sebelum berbuka puasa. Masa yang ada sebelum berbuka itu,
maka kita gunakan sedetik masa kat situ, mungkin 10 minit, 15 minit sebelum kita berbuka, kita berdoa dengan ahli keluarga kita. Kita berdoa. Kerana doa orang yang berbuka, doa orang yang berpuasa, itu makbul sifatnya. Orang yang berpuasa ini mustajab doa. Itu kelebihan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini mustajab doa. Sebab itu antara amalan Nabi berdoa sebelum berbuka puasa. Tak semestinya bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Apa sajalah doa yang kita nak minta pada Allah, kita doakan agar kita ni diberikan kesihatan, kesejahteraan, diberikan kelapangan, kehidupan, dimurahkan rezeki, dijauhi bala, bencana dan sebagainya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala mengabulkan doa-doa kita. Paling tidak kita baca doa sebelum berbuka lah. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu paling tidak. Kan kalau tidak pun kita baca panjang sikit lah. Ataupun mungkin dah kalang kabut nak buka puasa apa semua, paling tidak bismillahirrahmanirrahim, makan. Ya, tapi rugilah sebab masa yang mustajab itu ada pada sedetik sebelum kita berbuka puasa. Yang ketiganya, Nabi SAW meletakkan makanan dan duduk bersama dengan ahli keluarga. Dah hidang makanan, duduk renung sebelum kita nak berdoa ni. Tanda apa? Tanda kita ni syukur. Tanda syukur ada makanan. Cuba kita lihat kan kawan-kawan kita, saudara mara kita yang berada di bumi Palestin, di bumi Syria sana. Mereka nak makan pun, ya Allah, kita boleh bayangkan bagaimana susah payahnya mereka dalam keadaan perang dan juga berpuasa. Kemudian nak berbuka. Kita, Alhamdulillah, kita di Malaysia penuh dengan nikmat, penuh dengan ketenangan untuk berbuka. Tak ada masalah, tak pening. Kan? Paling tidak kita start kereta, start motor, cari makanan. Ada orang jual tepi jalan dekat corner mana-mana. Ada gerai sana, ada gerai sini, jual kuih tu, macam-macam ada. Paling malas sekalipun buka handphone, tengok aja Foodpanda, habis cerita. Nanti orang rider datang ke rumah. Lagi canggih pada zaman sekarang ni. Jadi apabila dah banyak sangat makanan, kita duduk tenang, kita berfikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat makanan yang cukup banyak yang diberikan kepada kita ini. Yang keempatnya, tidak membazir. Tidak membazir. Antara sunnah Nabi, tidak membazir dalam berbuka. Macam kita katakan di awal tadi, janganlah kita membeli macam-macam makanan, akhirnya tidak dimakan makanan tersebut. Air cendol ada, ABC ada, cincau, sarbat pun ada. 3 lah jenis air. Makanan pula kuih, murtabak lagi. Masya Allah, macam-macam. Murtabak ayam, murtabak daging. Mana nak makan? Kan? Dah banyak sangat makan, nanti nak sembahyang maghrib pun susah. Kan? Takut-takut dah makan punya banyak, tumbang. Kan? Tertidur dia lepas makan. Kemudian sedar balik, sahur pula, cerah masa depan, leboh maghrib. Jadi ceritanya, jangan sampai kebanyakan dalam makan. Terbanyak makan. Begitulah istilahnya. Jangan kita membazir ketika mana melakukan persediaan ketika mana untuk berbuka. Baik, kemudian kalau kita lihat pula yang kelima, antara sunnah Nabi dalam makan adalah makan yang paling hampir dengan kita. Ambil makanan itu biar yang paling dekat dengan kita. Tak adalah meja punya besar makanan apa semua, Allah kat sana pula ayam gitu kan. Kita pun bangun hulur tangan kan, sampai sengit pipi member sebelah. Kena tangan kita kan, sebab nak ambil ayam apa semua. Jadi makan aja lah apa yang hampir dengan kita ni, kita makan. Kita makan ya. Kalau rumah tu ada meja bulat, senang sikit lah, pusing-pusing aja. Kalau tak ada, maka makna kata makan apa yang hampir dengan dia lah ya, hampir dengan dia. Kemudian yang keenam, makan secara berjamaah. Makan secara berjemaah dengan ahli keluarga, dengan isteri, dengan suami, anak-anak, kan seronok kan. Dalam PKP ni mungkin dah tak boleh nak makan berbuka di masjid kan? Tak boleh.
maka kita makan di rumah. Makan di rumah bersama dengan ahli keluarga. Kita kenang juga orang-orang yang mungkin berada di bahagian hadapan sana. Nak makan bersama ahli keluarga pun kadang-kadang susah nak dapat. Kita Alhamdulillah lah, kita yang bukan barisan hadapan, kita dapat makan bersama dengan ahli keluarga kita dengan tenang. Maka syukurlah akan nikmat ketika itu. Masa yang Allah Ta'ala berikan kita bersama ahli keluarga itu, kita syukuri. Ya. Kemudian yang keenam, yang ketujuhnya adalah tidak bercakap-cakap ketika mana kita makan. Apabila kita makan, pastikan kita tidak bersembang. Kita fokus dalam makan. Ini mulut penuh bersembang, kadang-kadang gelak terbahak sampai terkeluar balik ayam. Jadi ceritanya, jangan sampai kita bersembang-sembang sehingga makanan kita yang kita kunyah itu sampai terkeluar. Itu nampak benar buruknya. Kalau ikutkan Nabi SAW, sunnah Nabi kunyah makanan 30 kali Nabi kunyah. Ada hadis lain mengatakan 44 kali. Jadi pendek kata, banyak kunyahnya Nabi. Bila masa nak bersembang-sembang, tak ada masa lah. Jadi fokus kita ke mana, kita makan. Kita makan. Para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, yang ketiga antara sunnah Nabi ketika mana bulan Ramadan adalah bersedekah, berinfak. Nabi SAW memang terkenal dengan seorang yang memang suka menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Nabi sendiri, Nabi memang orang yang suka menderma. Tapi apabila tiba bulan Ramadan, sifat derma Nabi ini luar biasa. Mengambil kira pahala yang berganda, lagi panjang ataupun lagi banyak Nabi bersedekah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi ini antara manusia yang paling pemurah sekali. Dalam waktu-waktu kita sekarang ini, khususnya kita dalam PKP di Malaysia ni, banyak sekali NGO yang melakukan program-program infak sabil Ramadan. Para asatizah kita, ustazah kita yang mungkin ada buat macam-macam program infak, memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada golongan-golongan yang bersederhana pendapatannya, yang susah, memberikan kewangan kepada mereka. Jadi saya kira kita patut menyertainya. Kenapa tuan-tuan? Kerana bersedekah dalam bulan Ramadan ini besar pahalanya. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan riwayat At-Tirmizi. Saya teringat ketika mana membawa jemaah-jemaah umrah ketika mana sebelum ini. Bila kita berada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tuan-tuan, puan-puan haji dan hajah yang mungkin pernah pergi ke Kota Mekah dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, mungkin terbayang ketika itu kita datang 1 jam awal ke masjid, sampai masjid ditarik oleh anak-anak ataupun budak-budak Arab ni. Sini, puasa. Buka puasa sini, Malaysia. Buka puasa sini. Kan? Malaysia, sini bagus. Macam-macam. Masing-masing mempromosikan tempat dia masing-masing. Al-maklumlah kita tahu bahawa Arab ni memang banyak duit. Jadi dia orang yang besar-besar, syarikat banyak duit apa semua ni. Dia nak infak ketika bulan Ramadan, dipanggil anak buah dia. Sana ada nasi mandi, sana ada nasi kambing, sana ada macam-macam lah kan. Apa semua makanan, ada pot-pot dia. Tinggal kita pilih aja mana satu yang kita nak pergi. Kan? Kenapa tuan-tuan? Kerana tadi ni, hadis tadi. Orang tahu bahawa besarnya pahala memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sebab dia dapat pahala orang yang berpuasa itu. Bayangkan kalau tuan-tuan ada duit RM200. Tuan-tuan infakkan dan 200 itu diagihkan kepada 10 orang ataupun 10 keluarga. Satu keluarga RM20 dapat. Dengan RM20 orang tu pergi beli kuih saja. Masing-masing dengan RM20 dia beli kuih. Ada 10 family. Dia orang makan, tuan-tuan dapat pahala.
bapa, mak, anak, siapa-siapa lah. Dapat bapa, mak, anak. Dapat pahala. Family. 20 family dapat pahala. Begitu hebat sekali Allah ganjarkan pahala sedekah kepada mereka yang memberi makan, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Karim ini. Sebab itu jangan kita lepaskan peluang. Kaki baki masa yang ada ini kita gunakan sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi makan dan sebagainya. Para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, yang keempat, amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan adalah Nabi mengambil berat khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan ini Nabi memang ambil berat, khususnya kerana apa? Kerana pada 10 malam terakhir Ramadan ini ada satu malam yang cukup istimewa, ialah malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qadar, dalam Al-Quran, surah yang ke-97, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wan ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkah itu hingga terbit fajar. Jadi kelebihan pada 10 malam terakhir ini ialah padanya ada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan. Yang kedua, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita lihat dari sudut tahun, iaitu 83 tahun 4 bulan. Orang yang beramal pada malam itu, dengan tahajudnya, dengan ibadahnya, dengan membaca Al-Quran dan sebagainya, apabila tepat kena pada malam Al-Qadar, maka seolah-olah dia membaca Al-Quran itu selama 83 tahun 4 bulan. Dia solat tahajud kena pula pada malam Al-Qadar. Dia tahajud seolah-olah selama 83 tahun 4 bulan. Begitu sekali hebat malam Al-Qadar ini. Kalau kita lihat dari sudut bahasanya, Lailatul Qadar, Lailah yang memberi maksud apabila tenggelamnya matahari hinggalah terbit fajar. Bermakna malam lah, terbenam matahari, terbit fajar, malam. Yang kedua, Al-Qadar memberi maksud kemuliaan atau keagungan. Jadi malam yang mulia, malam yang agung, malam yang mulia ataupun malam yang agung. Kita lihat pendapat daripada Ibnu Al-Jauzi mengumpulkan 5 pendapat berkenaan dengan nama malam Al-Qadar itu. Yang pertama sekali dengan maksud agung. Ini adalah pendapat Al-Zuhri. Ya, malam yang agung. Itu yang pertama. Yang keduanya, makna sempit. Kerana dunia pada malam tersebut menjadi sempit kerana banyaknya malaikat turun. Dan inilah pendapat Al-Khalil bin Ahmad. Yang ketiga, dengan makna hukum atau keputusan. Kerana pada malam tersebut semua urusan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pendapat Ibnu Qutaibah. Yang keempat, siapa yang tidak mempunyai kemuliaan akan mendapat kemuliaan jika dia beribadah pada malam tersebut. Ini adalah pendapat Abu Bakar Al-Warraq. Dan yang kelima, diturunkan malam tersebut kitab yang mempunyai kemuliaan di samping rahmah. Kelebihan malam Al-Qadar yang kelima adalah Al-Quran itu diturunkan. Bersempena Al-Quran itu turun, maka rahmat Allah itu yang diberikan kepada mereka yang
dapat berjumpa dengan malam Al-Qadar. Baik, kalau kita lihat pula dari sudut kelebihan malam Al-Qadar. Apa kelebihan malam Al-Qadar itu? Yang pertama sekali ulama berpendapat bahawa malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini kita dah terangkan tadi, orang yang dapat beramal selama 1000 bulan, siapa orangnya? Tak ada, tuan-tuan. Kita zaman sekarang ni mana ada orang yang hidup sampai 1000 tahun? Paling tinggi pun 70-80. Kalau kita lihat kisah-kisah terdahulu, para sahabat Nabi ni agak cemburu dengan umat-umat yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad. Sebab dia orang pernah tanya, ya Rasulullah, untung dia orang. Siapa? Umat-umat terdahulu. Apa? Sebab mereka ni panjang umurnya. Bila panjang umurnya, banyak ibadahnya. Sudah pasti ibadah dia orang, pahala dia orang lagi banyak daripada kami. Maka umat Nabi Muhammad Allah ganjarkan dengan satu malam, iaitulah malam Al-Qadar. Orang yang beribadah pada malam ini mendapat pahala ibarat dia beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, kalau kita dah berpuasa, kita dah berusia 60 tahun. Kita puasa sejak umur 15 tahun hari tu sampailah 60. 45 tahun. Katakanlah kita memang setiap 10 malam akhir Ramadan tak miss. Dengan tarawih berjemaah, malam kita bangun malam. At least 10 hari tu tak kena kot satu malam Al-Qadar. Mesti ada salah satu daripada 10 hari tersebut. Tahu tak tahu tu belakang cerita. Yang penting kita ibadah 10 hari, ada kena salah satunya. Selama 45 tahun kali dengan 83 tahun 4 bulan. Kali sendiri. Kali dengan 1000 bulan. 45,000 bulan. 45,000 bulan punya amalan tuan-tuan dapat. Itu berapa tahun? Tu kali sendirilah. Tapi ceritanya punya lah Allah Ta'ala ini meraihkan dan mengagungkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana malam Al-Qadar ini digelar sebagai Raja Malam. Raja Malam. Kalau setahun ada 365 hari, Raja Malam adalah Al-Qadar. Yang kedua, kelebihannya malaikat Jibril turun pada malam tersebut. Kata Imam Al-Qutubi, mereka turun daripada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut hinggalah terbit waktu fajar. Kalau kita mampu, jangan tidur selama 10 malam ini. Kalau mampulah. Sebab kita nak kalau boleh kena pada 10 hari terakhir Ramadan, kenalah salah satu malam kita minta pada Allah, minta punya minta. Jangan tidur. Kita beribadah, bertasbih, puji Allah, mintalah macam-macam. Nak minta apa, mintalah. Minta dimurahkan rezeki, minta jadi orang kaya, minta bertakwa pada Allah, minta anak-anak jadi anak-anak yang soleh-solehah, dengar cakap ibu bapa, hubungan anak beranak baik, minta apa saja nak minta. Kalau mampu berjaga sepanjang malam selama 10 malam ini. Tapi kalau tak mampu, cukup sekadar kita solat isyak berjemaah, tarawih jangan tinggal. Kemudian kita bangun dulu, bangun awal, pukul 4 pagi dah bangun sebelum kita bersahur. Kemudian bangun tahajud, solat tahajud, tasbih, solat taubat, solat hajat. Kemudian kita bersahur. Jadi setidak-tidaknya ada kita solat malam. Yang ketiga, mendapat keselamatan dan kebaikan. Semuanya tanpa sebarang kejahatan hinggalah terbitnya fajar. Jadi ini 3 kelebihan yang Allah nak bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan kelebihan malam Al-Qadar. Jadi muncul pula persoalan, bila waktu malam Al-Qadar ini? Baik. Bila kita sebut waktu khusus malam Al-Qadar, tidak ada. Yang tidak ada. Melainkan Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tahayyanu lailatul qadri fil ashril awakhir.
carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Muslim nombor 1165. Dia tak bagi tahu kita malam ini, inilah malamnya. Katalah Nabi bersabda, oh malam 27 itu malam Lailatul Qadar. Saya kira malam lain semua orang tidur lah. Tak semayang lah kan. Malam 27 jaga. Sebab apa? Oh ini malam Al-Qadar. Gitu. Tapi itulah istimewanya Islam. Tak bagi bulat-bulat supaya dia tahu. Sebab Allah tahu. Nabi pun tahu, Allah pun tahu bahawa umat dia ni perlu mencari. Bila katalah kita ni tuan-tuan mencari dan kita jumpa, kita gali-gali belakang rumah, tiba-tiba keluar pula sebiji belian. Oi, itu belian cukup berharga. Sebab apa? Penat menggali, cari. Sama jugalah konsepnya. Selama 10 hari ni tak dibagi bulat-bulat tarikhnya. Mesti cari. Bila kita cari, katalah kita jumpa betul malam Al-Qadar. Itu memang rezeki untuk kita. Rezeki untuk kita. Baik. Jadi, dengan hadis Nabi tadi, carilah pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Jadi, begitu banyak kelebihan 10 malam yang terakhir Ramadan ini dengan Lailatul Qadarnya dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 hari terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan ikatan di pinggangnya, baginda menghidupkan malam harinya dan baginda membangunkan ahli keluarganya untuk ibadah. Ini hadis riwayat Bukhari nombor 2024. Jadi Imam Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan perbuatan tersebut adalah dua pendapat. Yang pertama sekali, baginda bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Dan yang keduanya, Nabi meninggalkan perbuatan bersama dengan isteri pada 10 malam terakhir Ramadan demi untuk fokus dalam beribadah. Dalam hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, melebihi ibadah baginda pada hari-hari yang lain. Ini hadis riwayat Muslim, hadis nombor 1175. Bermakna Nabi beribadah bersungguh-sungguh, tetapi dilihat 10 malam terakhir ini luar biasa kesungguhan Nabi. Sanggup tinggalkan isteri, fokus di tikar sembahyang untuk solat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itulah tadi 4 perkara yang dapat kita ambil istifadah daripada teladan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Mudah-mudahan kita berpuasa dengan cara Nabi, kita dapat pahala. Tak dapat penuh pun dapat tempias-tempias pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya kira cukup sekadarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebelum kita tutup tazkirah ringkas pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan juga memberkati kehidupan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Daripada tuan-tuan yang baru saja menjumpai channel saya ini, maka bolehlah tekan button subscribe di bawah dan juga tekan butang loceng untuk kita isikan dengan pelbagai tazkirah hal ehwal, info haji umrah. InsyaAllah saya akan kongsikan dari masa ke semasa untuk kita semua. Jadi stay home, stay safe, Ramadan Karim, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.